Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwa al-muhtadi. Wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. اللهم افتح علينا حكمتك واشف علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الله ولا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazmi Muhammad, yang hormati Tuan Muhammad bin Ismail, pegawai terus BPDPK, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim sekalian, peserta LDP Polis Kesihatan Sasian itu sekalian mohon amal. Alhamdulillah pada pagi ini 2 Syaban 1443 bersamaan 16 Mac 2021. Jadi boleh tulis dekat catatan tu tarikh hari ini. Kalau kita dah tulis 16 Mac tambah 2 Syaban 1440 Hijriah. Kita masuk bulan Syaban. Nabi SAW akhir menurunkan satu doa kepada kita. Doa ini cukup mudah kita hafal, cukup mudah sebab dia dekat-dekat dengan doa nak makan.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Awalnya sama, ujungnya lain. Macam dalam filem Enam Jahanam, Tantari kahwin dengan Mas Merah. Mas Merah mati dikerjakan Enam Jahanam. Kemudian di akhir cerita, Tantari berkahwin dengan Mas juga, tapi bukan Mas Merah. Masnya sama, ujungnya lain. Kata Laksmana dan Murid, itu Mas Merah kan? Ini Mas Tika, sebiji kembur. Jadi doa dia pun kembur lah. Sebab dia ujung awalnya Allahumma barik lana, tapi bukan fi ma razaqtana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, berkati kami pada bulan Rajab. Dah dapat lah. Sebab ada kita dapat, dia potong fi Rajabin, dia tulis Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Boleh, tapi tidak digalakkan kita memotong doa yang Nabi SAW berikan. Itu dipotong pula. Kalau Rajab Nabi tak payah sebut Rajab, tak apa sebut Rajab, Sya'ban masuk. Jadi kita baca macam biasa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berkati kami pada bulan Rajab yang dah selesai habis, dah berlalu, wa Sya'ban yang sedang berjalan sekarang, wa balighna Ramadan, sampai kami ke bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan satu bulan yang memang kita rindu ketibaannya. Melainkan orang yang tiba-tiba masuk Ramadan dapat isteri, itu memang jadi gaul ni. Janganlah dua Ramadan nanti bukan isteri pula, tak ada pula. Okey. Apa sebab jadi macam tu? Apa sebab setengah-setengah manusia bila datang bulan Ramadan dia datang isteri? Sebab dalam diri dia tidak ada akidah. Akidah tak ada. Dia tak ada akidah. Pasal tu dia tak rasa Allah Ta'ala tu, ya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam khutbah dah selalu duduk ibadallah. Bila ibadallah ni berusaha masuk ke sini. Ingat masa sebelum Covid tu ya, bila khotib sebut ibadallah, yang duduk kat luar musuh naik ke atas, ambil tempat dan dewas bayar. Pasal apa? Khutbah nak habis. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ujung sekali, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ujung tu itu akidah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang anda kerjakan. Jadi Allah Ta'ala tahu kita menipu ke, kita jujur ke. Orang yang tiba bulan Ramadan datang isteri, dia menipu. Dia tak sakit, tak ada isteri pun, dia tiba bulan Ramadan dia jumpa doktor apa, nak minta sitil sakit. Pasal apa? Saya isteri tak boleh masuk. Jadi kalau saya pergi ke Jalan Kasum drive-thru, kena cukup dengan pulsa dia. Saya boleh tunjuk saja, ni saya single ni, saya tak boleh pulsa ni. Jadi saya pukul 9 pagi saya pergi ke sini, drive-thru nak beli makanan masuk dalam plastik hitam. Itu dia. Jadi dia menipu sebenarnya. You can fool everyone, but you can fool someone, but you can't fool everyone. Kamu boleh tipu manusia, tapi kamu tak boleh tipu Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa kita buat. Jadi pagi inilah kita cerita tentang akidah. Dan saya nak cerita satu ayat dalam khutbah kedua yang selalu disebut oleh khatib. Marilah kita tuan-tuan berpegang kepada akidah Islam yang sebenar, iaitu akidah Ahlussunnah Jamaah awal Jamaah yang menjadi warisan Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in sampai kepada kita hari ini. Betul tak? Itu ayat dia kan? Jadi pernah tak kita terfikir siapa dia Ahlussunnah wal Jamaah? Maksudnya akidah ni, Islam itu terbina atas 3 benda: akidah, syariat, akhlak ataupun tasawuf. Akidah itu seumpama akar sebatang pokok.
Kalau akal tak kuat, habis. Walaupun macam cantik pokok tu pun, bila kena ribut taubat, cabut. Akal tak kuat. Jadi kalau akal kita kuat, maka kata Allah yang atasi pada beritahu semacam satu, pergi mana pun dia tetap berpegang, saya orang Islam, saya Tuhan saya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergi mana pun. Katalah tuan daripada orang khas pun satu masa esok jadi SLO di Beijing, China. Tak jumpa orang Islam, kira jumpa orang Islam je. Ada orang Islam tapi tak ramai lah, minoriti. Ataupun kena hantar ke Sydney ke, kena hantar ke London ke, kena hantar macam ada satu OCPD dulu. Sekarang DSP jadi Timbalan Penggarap SP, tersalah saya. Dasip di Sydney ke Sydney, dulu OCPD di sini. Lama tu dulu SN pun New York, Amerika. Tak mutat pun. Tapi kenapa ada prosedur di Malaysia? Kerana nak melepaskan diri daripada dikenakan tindakan undang-undang syarak, sanggup declare saya nak keluar Islam. Pasal apa? So akidah tu. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, dalam sebuah hadis mafhum, umat aku akan berpecah kepada umat Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Orang Yahudi 71 golongan, satu masuk syurga, yang lain masuk neraka. Nasrani pula 72 golongan, satu masuk syurga, lain masuk neraka. Maka umat aku nanti akan berpecah 73 golongan. Itu yang Nasi buat lirik lagu, tanya sama guru. Yang sampai hanya satu jalan. Ingat? Sampai gojo, nanti dulu. Ingat? Nasi main lirik lagu pun ada akidah. Yang sangkut 72 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Hadis Nabi tu. 73 golongan ada dalam umat Islam, terpecah 73 golongan. Satu pergi Islam ni ada 73 golongan, macam-macam lah. Yang jalan sesat. Tapi kalau ikutkan jalan sesat ni banyak. Beratus-ratus yang jalan sesat ni. Tapi golongan dalam umat Islam ada 73. Nabi kata satu saja masuk syurga, yang lain masuk neraka. Maka ditanya oleh para sahabat beliau, "Man hum ya Rasulullah?" Nabi SAW jawab, ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang mengikut sunnahku dan wal jamaah ni ialah umat Islam yang sawaidul a'zam. Ini yang majoriti lah. Yang tu dia kata ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapa dia ahli sunnah wal jamaah ni? Kita biasa sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita tahu tak apa dia ahli sunnah wal jamaah? Kenapa kita bertanya siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Apa ciri-ciri dia, nak tahu apa? Sebab golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah boleh kata dia ahli sunnah wal jamaah. Tanya Syiah, kami ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan Syiah. Kamu kata kami Syiah. Kami ahli sunnah wal jamaah. Tanya Wahabi, Wahabi kata kami ahli sunnah. Kami ahli sunnah wal jamaah, kami bukan Wahabi aja. Nampak? Dia pun kata dia ahli sunnah wal jamaah. Kita pun bening dalam khutbah kata ahli sunnah wal jamaah. Tapi semua ahli sunnah wal jamaah ni mana yang macam kita kata ahli sunnah wal jamaah ni? Nampak? Sebab itu kita kena kenal ini soalan yang pernah ditanya pada saya waktu saya hadir temu ke tauliah mengajar
mengajar di sebuah negeri asal saya. Saya balik ni 9 tapi tahu ni soalan ni kita tanya tentang Muslim dulu rekod tadi. Biasa kata jumpa soalan tadi lah asal mana sekolah, mana mengaji, mana. Biasalah tu soalan mula-mula nak besar-besar. Lepas tu soalan tadi, Ustaz, soalan ni cuba tegakkan apa dia Ahlussunnah wal Jamaah. Apa soalan tu nak tahu Ustaz yang nak mengajar ni apa aliran dia yang dia akan bawa dalam pengajian. Bila dia mengajar di Masjid Surau, apa aliran dia akan bawa. Apa takut dia kok dia mengajar di Masjid Surau dia kata Tuhan dulu tak lagi ke? Atau mungkin dengan jalan Surau tu dia kata sebenarnya wahyu ni turun pada Sayyidina Ali ni tapi tersilap. Dia tersilap turun kat Nabi. Contoh. Ataupun dia kata mungkin dia kata selain daripada Nabi Rasul ada lagi manusia yang maksum, iaitu Imam Ainullah. Nampak? Jadi kalau tak tanya soalan tu, kalau bagi tanya berapa rukun iman, berapa rukun Islam 5. Tanya soalan yang tak ditanya soalan senyuman tu apa kan? Lepas semua habis. Lepas tu jadilah macam-macam dalam Masjid Surau lah. Nanti ada lagi orang Masjid Surau tak nak tahlil, tak nak sesi majmuat, tak nak tahlil. Katanya benda ni Nabi tak jawab. Nabi tak buat ni. Jadi kita tak boleh buat. Apa yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ada jatuh pula pemahaman dia. Jadi kita tahu apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Patutnya saya buat slide ni tapi kalau dia kata kadang-kadang masa tu tak ada nak buat. Tapi bila tak buat tu rasa ni bebas sikit nak bercerita. Kalau buat terikat dengan skrip pula. Apa kehebatan filem-filem ni tuan? Kalau kita tanya kita kan, kalau orang tanya kita, pasal apa filem-filem ni sampai hari ni dah 60 tahun lebih, orang tonton seolah-olah macam bau apa moyang. Apa waktu salah satunya ada lontaran-lontaran dialog itu dalam filem-filem itu on the spot. Tak ada skrip pun, pandai-pandai pelakon sendiri. Dan pengarah setuju, pengarah pun okey. Ialah pengarah pun tanya lah. Kalau tak kau tak aku. Kalau tak kau tu kau. Cerita lebih kuat. Tak jelas ni. Tapi itu yang kira apa nak sebut lagi dia boleh lah. Penatlah untuk kau. Penatlah untuk kau. Penatlah untuk kau untuk aku. Jadi bila tak ada skrip, tak ada slide tu sedap sikit nak cerita tak? Tapi jangan terbabas lah daripada apa yang kita nak sampaikan. Jadi apa lagi Ahlussunnah wal Jamaah? Pertama sekali ialah mereka yang mengikuti jalan akidah Nabi SAW. Itu pertama sekali. Jalan akidah Nabi SAW itu hadir Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Nabi itu diikut. Apa akidah Nabi? Antaqulullah, menyembah Allah wahdahu la syarika lahu, seesanya tiada sekutu baginya. Itu jalan akidah Nabi. Mengesahkan Allah SWT, itu akidah Nabi. Itu adalah sunnah jamaah. Sebagai Tuhan dengan segala zat dan sifat yang maha sempurna, dengan segala kesempurnaan zat dan sifatnya. Gitu. Kita sebut mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaan zat dan sifatnya. Maksudnya zat Allah itu maha sempurna, sifat Allah Ta'ala itu maha sempurna. Allah Ta'ala ni semua maha belaka, maha besar, maha agung, maha perkasa, maha adil, maha lembut, semualah yang kita ingat dalam Al-Asma'ul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Al-Quran sebut. Dan untuk Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, maka serulah
ada zikirnya menyeru nama Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tuan-tuan suami nak bagi lembut hati isteri, isteri tidur tu, Ya Latif tu 100 kali paling baik, tiup kat dahi isteri lembut. Besok lagi tak marah. Ya Latif, Ya Latif. Tapi janganlah bunyi, sebut dengar telinga je lah. Kan terjaga pula orang tu orang. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. So insyaAllah nak tambah apa ni ayat surah surat Nabi Sulaiman Qudratul Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu lah Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Dan lepas tu yang Latif satu kali tunjuk kat buku polisi tu. So kita tengok macam mana. Kalau tak jalan juga, kena jumpa satu syifa. Kita ada cerita lain tu, cik ni. Atau dia cerita lain. Atau dia menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kesempurnaan sifat zat dan sifat dia. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bermakna kita tidak akan mentuhankan selain dari Allah. Dan kita tak boleh menerima orang lain menggunakan nama Allah. Ini kan sensitif sekali isu nama Allah. Kita tak boleh terima orang lain guna nama Allah. Pasal mereka tidak bertuhan Allah yang Maha Esa. Mereka bertuhan banyak. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Suci, ada Tuhan awan, ada Tuhan air, ada Tuhan hujan, ada Tuhan banyak Tuhan dia. Terima. Nak pakai nama Allah, masuklah ke dalam Islam. Nak pakai nama Allah, masuk ke dalam Islam, masuk agama Islam. Kalau nak kekal agama asal, agama sekarang, jangan pakai nama Allah. Jangan pakai nama Allah. Sebab boleh memilih orang. Ayo. Kena faham betul. Sebab Allah ni dia Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu Maha Esa. Katakanlah Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa dengan segala. Apakah dia bila disebut zat, kesempurnaan zat dan sifat-sifat dia Allah Ta'ala itu ada 20. Salah satu sifat Allah yang 20 ni wahdaniyah. Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala. Jadi tak boleh pakai, tak boleh Allah Ta'ala itu berbilang. Allah Ta'ala itu okey. Kalau kita lama kata Allah itu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Betul tak? Itu pun boleh ubah tuan. Macam pemulihan matematik, X campur Y sama dengan XY tu, tukar je. Allah Ta'ala itu wahdaniyah, lawannya taraddud. Ini apa? Ta'addud. Allah Ta'ala itu tunggal, lawannya berbilang. Wajib tunggal, mustahil berbilang. Itu tukar je. Sifat Allah Ta'ala masuk, dia sama je. Dia akan kena semua sama. Sifat 20. Allah Ta'ala itu apa, lepas wujud kidam kan, Allah Ta'ala itu lama, lawannya baru, lawannya makhluk lah. Wajib lama, mustahil baru. Wajib Allah Ta'ala itu lama, mustahil Allah Ta'ala itu baru. Kena faham. Itu dia akidah Nabi, akidatul Nabi. Itu dia akidatul Rasul. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ni dia berpegang dengan mengesahkan Allah dengan segala kesempurnaan zatnya dan sifatnya. Sebab tu Nabi larang kita mengkaji sifat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikir tentang keadaan Allah. Boleh fikir keadaan Allah. Macam mana tengok matahari, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam siap jadi tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang ulul albab. Bukan Ahmad Albab. Ahmad Albab nama orang. Itu. Tapi jangan pasal orang gaji. Rupanya piramid ini sangat dalam pemahaman dia. Bukan itu. Albab tu balik kepada ulul Ahmad Albab. Albab ni jamak kepada lubun. Lubun ni dia hati nurani.
Dia punya akal budi dia tinggi. Orang yang akal budi dia tinggi. Jadi ulul albab, orang yang punya akal budi yang tinggi. Dan Ahmad Albab ni, esok dia besar, dia akan jadi orang yang sangat bijak, yang sangat tinggi akal budi dia. Dia menguasai harta yang diamanahkan, dijaga oleh jin. Masa dia kecil, bapa dia jaga harta tu Syawal. Masa tu Syawal jadi orang kaya. Bila dah besar, Syawal turunkan kepada Ahmad Al-Albab. Jadi kekayaan tu tak akan habis. Sebab Ahmad Al-Albab ni orang yang sangat cerdik. Wah, dia rami. Ini sebab tu saya pernah sebut dalam kuliah saya, bila tengok Cik Rabi sebelum nak tengok sedekah Al-Fatihah. Perempuannya kalau ada dosa dia buat cover dosa. Pasal dia buat benda bukan sia-sia. Baik, kita miliki segi akidah, segi syarak, segi akhlak. Tolaklah yang ni kena semua tolaklah. Yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Yang baik tu tengok. Jadi Nabi kata berfikir tentang kejadian Allah. Tak apa, fikir tentang kejadian Allah ni. Tengok hebatnya Allah Ta'ala jadikan menjadi. Jadikan di bawah ni Allah banyak dia gunung-gunung batu kapur yang tak banyak di tempat lain. Dan bila tak banyak gunung batu kapur ni, di Perak banyak. Allah Ta'ala bagi kita sumber alam yang sangat banyak. Dulu bila sebut orang kaya, banyak di Perak, betul? Kereta antik-antik banyak, plate E. Kereta Mercedes, kereta macam-macam. Allah Ta'ala bagi nikmat begitu banyak. Tapi ayy ala rabbikuma tukatiban. Nikmat manakah kamu manusia dan jin tak menceritakan? Banyak Allah Ta'ala bagi nikmat. Fikir tentang publik. Wala tatafakkaru fillah. Jangan berfikir tentang Allah. Sebab dalam surah Al-Ikhlas yang kita baca pangkai tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu takkan sama dengan apa-apa. Ini surah Jum'ah ni. Kita berpegang Allah Ta'ala itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia takkan sama dengan selain dia. Selain dia makhluk ciptaan dia lah. Langit ke, bumi ke, takkan sama. Sebab itu jangan tuan-tuan terbayang dalam diri tuan-tuan di mana Allah. Tolong. Ada yang tanya ni, ayat Allah, saya buat cerita, buat tajuk ceramah lagi, di mana Allah? Ayat Allah. Jawapannya Allah bisa. Allah Ta'ala ada terima. Pening boleh kita. Allah Ta'ala ada terima. Soalnya nak membayangkan Allah Ta'ala ke langit. Langit mana langit ke bawah ke tujuh ke enam ke? Ini pertama ke? Berjari ke? Wah, dia bilang antara roket ni cari Allah Ta'ala ni. Ekspresi mencari Allah Ta'ala dia lagi. Pasal kita mencari Allah Ta'ala duduk lagi. Jadi kita tanya balik. Baiklah, kalau begitu adanya, sebelum Allah Ta'ala lagi ni ciptaan Allah, makhluk kita. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala duduk ke mana? Dia kata al-makanul adam, tempat yang tak ada. Kita pun bukan pelik. Tempat tak ada. Macam mana tempat yang tak ada? Al-makanul adam. Tempat biasanya ada. Contoh ni, kita lahir, kata Tuan Mat, lahir di Johor. Mana kampung-kampung? Betul. Ha? Melaka. Oh, Melaka kat mana kan? Yang Molek. Ha? Air Molek. Air Molek. Ada tak tempat nama Air Molek? Ada. Kalau orang minta Tuan Mat tunjuk, Tuan Mat tunjuk kan? Ni lah Air Molek, kampung saya. Tapi ada tak tempat yang tak ada? Al-Makanul Adami, tempat yang tak ada ni, tempat yang tak ada. Allah Ta'ala sebelum dah cipta langit, Allah Ta'ala duduk di tempat yang tak ada. Boleh bayar? Pening boleh, 2 kali pening. Sebenarnya Allah Ta'ala ni tidak bertempat, tuan-tuan. Tak ada tanya di mana Allah. Tak ada tanya. Jangan sekali-kali tanya di mana Allah.
mana menunjukkan tempat itu sifat bagi makhluk, bukan bagi Allah. Kita ya, saya duduk depan duduk hotel. Betul tak? Itu tempat tu saya duduk atas kursi bawah saya. Betul lah, saya atas kursi bawah, betul tak? Tempat. Tapi Allah tidak bertempat. Ditimbulkan persoalan kita Al-Isra wal Mi'raj. Yang kata Allah Ta'ala, Nabi SAW berkata-kata ke Allah SWT. Maka apabila Nabi SAW melihat zat Allah itu, maka Nabi SAW pun mengucapkan At-Tahiyyatul Barakatuh Salawatul Thayyibah. Segala kata-kata, segala yang indah-indah yang baik-baik hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul. Maka Allah Ta'ala bagi salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab balik salam, Assalamualaikum wa ala ibadillahi s-salihin. Jadi bukan isu tu. Kalau Allah Ta'ala tak dua kali lagi, macam mana Nabi tu menghadap Allah Ta'ala tu? Jadi bukan isu tu pula. Kata ada benda yang Nabi boleh cerita, ada benda yang Nabi tak boleh cerita. Pasal Nabi nak cerita tak boleh, tak boleh nak dibayangkan. So Allah Ta'ala itu walam yakul lahu kufuwan, tak boleh bayang. Nabi boleh cerita macam ada rupa Allah, tak boleh cerita. Kita tak jumpa pun satu mana-mana hadis yang Nabi menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak cerita ada cerita bersama ada, Nabi tak cerita. Sebab Nabi tak boleh cerita benda yang berbeza dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadith. Nabi boleh cerita lah. Tak boleh. Yang Nabi boleh cerita masuk syurga, tengok syurga dengan segala keindahan. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yusallimu wa yubarik alaihi. Moga punya jawab Allah. Apa mana? Tak. Baca tahu, nyaut pandai, mana tak tahu. Balik cari buku terjemahan berjanji. Yang baru ni baca memang sedap masuk dia kan. Kalau banding dengan UMIN jauh pula. 8 tiang, kata tak kehai 8 tiang. Betul cerita ni, cerita 2007. Sebelum kehai selama kami buat persembahan. Ada persembahan saya sekali lah budak. Tingkatan 1, tingkatan 2 kecil, kena ada sipu dia sebelah. Jadi kata Ustaz kan tak satu Ustaz Azmin pun boleh nyanyi juga. Kira dengan arwah dengan sahib iklim 8 tiang kata. Betul. Tak boleh sedap kan. Tak apalah. Okay. Mana tu? Syurga dan segala kenikmatan dia menjadi satu kebahagiaan kepada sesiapa yang berselawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Sebab itu makna dia. Itu Nabi nampak macam mana syurga. Nabi cerita syurga ni ada sungai madu, ada sungai susu. Nabi bercerita sebab syurga adalah makhluk Allah. Ada awal tiada akhir. Syurga ni makhluk Allah, ada awal tiada akhir. Faham? Maksudnya dia diciptakan ada awal tapi tiada akhir. Pasal apa? Sebab dia berada di alam, dia akan berada di alam akhirat. Alam akhirat itu kata orang putih the never ending story. Yang tahu ada tak? Filem tu the never ending story kan? Itulah dia. Orang putih nak memahamkan masyarakat dia tentang syurga ni, dia buat satu filem namanya The Never Ending Story. Ada lagu dekat tu kan? The Never Ending Story kan? Jadi syurga neraka ini ada awal, tiada akhir. Haiwan sampai tak dunia mana? Akhirat tak ada dah. Kita ni ada awal, ada akhir, ada awal, ada akhir. Kita berpindah-pindah. Mula tiada, jadi ada. Lepas tu tiada. Lepas tu ada balik sampai bila-bila. Kan? Alam roh, alam jahil tak ada kita, tak ada
Lahir kita ada lah. Bagi nama Muhammad Azmi bin Ismail. Nama saya. Sampai masa esok, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah. Tak ada dah. Tak ada saat ini. Meninggal lah tujuh di atas usungan, di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Tak ada. Tak ada dah saat ini. Apa tak ada orang tu? Wujud baring tu. Memanglah tak ada dah, tak bangun dah, meninggal dah, mati. Memang tak bangun dah, tak ada dah. Tidak. Jadi kalau ada orang kata Ustaz ni ada tu. Orang yang cakap tu elok. Serta-merta dia hantar ke hospital, bagi pergi cek. Buat ada shot benda ni. Pasal apa? Dia kata Ustaz ni ada orang mati lah Ustaz ni. Contoh, saya tak mati, saya berhenti lah. Jadi tuan, perjuangan kita belum selesai. Lepas tu nanti bila alam dunia ni habis, masuk alam akhirat, kita dibangkitkan semula. Itu yang orang kafir kata qalu ya walana mamba'atana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang kafir bila dia tu berjelak ke lelaki tu boleh elok ni jangan bangkit bohong. Kamu lupa ke? Ini yang dijanjikan Allah Ta'ala bergabung, dan benarlah kata-kata pada Nabi Rasul yang kamu dustakan dulu. Kalau ada manusia yang tak percaya adanya alam akhirat. Kita Rasulullah Jemaah percayanya ada alam akhirat. Pasal apa? Sebab kita ni makhluk. Allah Ta'ala itu Tuhan. Allah Ta'ala ni Hayyul la yamut. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Hayyul la yamut. Dia hidup tak mati. Rasulullah SAW pun sampai masa wafat. Baca kisah Sayyidina Umar, kata siapa kata Muhammad Rasulullah mati, aku pancung lagi dia. Sayyidina Umar baca ya. Dia jadi ya Allah. Barulah aku faham yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia walaupun Rasulullah yang kita sayangi lebih dari kita pun, satu masa Allah Ta'ala akan wafatkan juga sebagai manusia, fizikal manusia. Tapi Nabi itu hidup ni. Nabi ni hidup, tapi dalam hakikatnya Nabi ni hidup. Kan? Tapi dia tak macam kita lah. Hidup Nabi ni. Bila kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dia jawab. Allah Ta'ala bagi jawab pada Nabi dan dia jawab selawat dan salam itu. Dia Nabi ni hidup sebenarnya, bukan mati. Pada hakikatnya. Cuma fizikalnya ada jenazahnya dikuburkan. Itu saja. Ini akhirnya Rasulullah Jemaah ni, kita percaya Allah Ta'ala itu dengan segala kesempurnaan zat dan sifat dia. Jadi jangan tuan-tuan terfikir sekali pun di mana Allah, bagaimana rupa Allah, tinggi Allah, talamanya, besar Allah, talamanya, jangan tuan. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawasanya Allah SWT memutuskan para Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah kepada manusia, mengajarkan manusia kefahaman yang benar tentang Tuhan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Nabi Rasul ini dengan sifat-sifat dia yang tertentu, dan mereka ini adalah manusia yang maksum. Apa dia maksum? Terpelihara dari dosa. Pasal ada akidah lain, dia kata selain daripada Nabi Rasul, ada lagi orang yang masuk. Seperti ada Imam Nubuah dia. Nak kena tahu ni. Nabi Rasul tu memang dah maksum, ada lagi Imam Nubuah ni maksum juga dia. Terpelihara dari dosa, dia tak buat dosa. Kita percaya hanya Nabi dan Rasul sahaja yang maksum dari dosa. Manusia biasa selain itu, walaupun wali pun dia ada dosa, tetapi pahala dia jauh mengatasi dosa. Dosa tu ada dosa. Ada dosa. Tapi kalau kira dosa itu dengan pahala,
Dosa itu seumpama kuman, seumpama virus COVID-19 itu lebih kuat. Amal ibadah dia dah tutup lama dosa dia. Kan kita lah, kita ni. Sebab tu kita orang sekarang jangan mempertikaikan orang dulu. Mempertikaikan ni sekarang tu ni trend ni, mempertikaikan ulama sama-sama dulu. Ulama sampai mempertikaikan Imam Syafi'i, mempertikaikan Imam Nawawi. Memanglah mereka bukan Nabi Rasul, tapi mereka ini yang maksum di kalangan manusia-manusia yang tidak maksum. Mereka ni yang paling hebat. Imam Syafi'i hafal Quran umur 6 tahun. Kita sampai hari ni tak hafal Quran ni. Baca Quran tu salah. Pasal tu kena belajar mengaji Quran. Ustaz ni cakap dia kan, ini bercerita orang dia Ustaz apa ni, imam ni tak betul. Dia dengar Ustaz tu bercerita, berceramah dekat Masjid Surau. Dia pun terpengaruh pula. Imam Syafi'i banyak silap. Imam Ghazali ni banyak silap dan banyak masukkan dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis dari Rasul. Kamu siapa nak membuktikan ke Imam Al-Ghazali? Berapa banyak hadis kamu hafal? Orang kamu hafal tak? Tidak. Hadis? Tidak. Ada tu. Memanglah mereka manusia. Ini mainan manusia di zaman ni. Dia kata ulama pun manusia biasa lah. Bukan Nabi Rasul pun ada buat salah tak. Jadi tak salah kita kritik ulama-ulama zaman dulu kan. Kamu siapa? Mereka siapa? Kita pun terpengaruh. Jadi kalau macam tu kita tak payah pakai mazhab ni, tak payah. Itu sama jemaah dia berpegang, bila sebut tentang mereka, kita berpegang dengan mazhab. Salah satu mazhab yang ada, yang kita di Nusantara, kita pakai mazhab Syafi'i. Tempat-tempat lain pakai mazhab lain lah. Kalau pergi Afrika Utara, ya, Bahrain, Algeria, Indonesia, mereka pakai Maliki. Kalau pergi ke India Utara, Hanafi. Pergi Turki, Hanafi. Pergi ke Saudi, Hambali. Pergi ke Mesir saja kan? Semua ada. Semua ada. Tapi tak rojak. Tak rojak, tak ada kelompok. Tak rojak. Siapa pakai Syafi'i, Syafi'i je. Siapa pakai Hanafi, Hanafi je. Siapa pakai Maliki, Maliki je. Siapa pakai Hambali, Hambali je. Tak rojak. Mereka merojakkan. Sampai semayang, rakaat pertama kita ikut Syafi'i. Rakaat pertama kita ikut Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Bismillah tak? Itu mazhab dia, boleh tak? Kita mazhab kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada bismillah. Tapi tuan-tuan kalau pergi ke tempat-tempat yang tak baca bismillah, jangan tuan-tuan mubarakah. Nampak sangat kita tak pergi. Ikut je lah. Akak-akak pergi melancong ke Turki, Istanbul akak-akak suka pergi Istanbul ni, Kapadokia apa naik belon panas. Pergi masjid dia sembahyang, imam sembahyang isyak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita mubarakah. Apa cerita ni? Tak faham. Mubarakah itu. Buat mubarakah ikut lah. Sampai habis. So, sembahyang. Imam Syafi'i satu ketika, Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i satu ketika pernah duduk di Baghdad. Pernah duduk Baghdad. Baghdad ni mazhab Hanafi, Iraq kan? Baghdad Hanafi. Satu ketika, satu pagi Imam Syafi'i sampai satu masjid nak sembahyang subuh. Orang nampak Imam Syafi'i masuk. Sila tuan, imam sila tuan jadi imam. Ini adab. Nanti kita bicara dengan imam nanti ya, Ustaz Syah. Sebab imam tak cerita lain. Ini cerita tentang mazhab ni. Jadi semua subuh. Semua tak duduk, tak baca mulut. Tak baca mulut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau kita Allahumma hdina fi man
hadait wa afina fi man afait. Sana Imam Syafi'i terus turun. Macam ini terus turun. Turun sujud sampai habis. Habis beliau orang tanya Imam Syafi'i, Tuan tadi jadi imam, kenapa tuan tak baca kunut? Bukankah mazhab ajaran tuan dalam saya subuh tuan akan baca kunut? Imam Syafi'i jawab, betul, ya. Memang saya ajar subuh baca kunut rakaat kedua. Tetapi di sini, di negeri ini, mazhab Hanafi, saya menghormati penduduk kawasan ini. Apa amalan dia? Saya ikut. Apa yang kita faham? Menghormati antara mazhab. Itu ahli sunnah wal jamaah. Akidah. Saya ada. Saya fiqh. Maksudnya kita tidak mengkafirkan orang, tidak membidahkan orang suka. Kita tak kata dia ni terkeluar daripada sunnah wal jamaah, dia ni terkeluar daripada Islam, tak boleh. Bila kita nampak orang bawa Yasin, alhamdulillah. Bila kita nampak orang tahlil, alhamdulillah. Bila kita nampak orang doa selamat, alhamdulillah. Okey, tak ada masalah. Ada majlis-majlis semua baca doa. Majlis yang ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Mazrul Ismail untuk membaca, menzahirkan bacaan doa. Baca doa, okey. Tak ada masalah. Selagi majlis itu majlis yang dibenarkan, diharuskan dalam syarak. Tapi kalau lepas itu ada joget, tak boleh. Ada pula joget-joget rumba-rumba apa kan. Si mari 17. Tak boleh baca doa. Ada pula nyanyi, pula hiburan pula, ada baca doa. Sorry. Tak boleh nak nolong lah. Tapi kalau lain tak ada masalah. Kata pesta sukan pun. Ustaz, tak pakai seluar panjang, seluar pendek itu Ustaz. Pesta bola, Piala KP. Ustaz ni baca doa, Ustaz baca je doa. Mungkin ada yang petikai kan. Ustaz tak tahu ni majlis maksiat. Maksiat mana tu? Main bola ada maksiat. Dia perlu cium-cium. Tak ada pula. Main bola. Kan seluar pendek tu. Itu masih lagi dibincang di kalangan para ulama tentang aurat. Kalau kita rasa kita nak ikut mazhab Syafi'i, kan tutup habis macam Kelantan United FC tu. Tapi ada yang tak pakai kan. So masing-masing ingat diri masing-masing lah. Melainkan kalau penganjur letakkan syarat semua pasukan yang bertanding dalam Piala KP hendaklah memakai pakaian menutup aurat. Contoh, pakai style semua. Tapi ada ke dalam pasukan tu maksiat? Berbola, berpeluk, bercium ke? Habis selebriti tak pakai seluar, tak pakai baju pakai. Tak ada ke? Tak ada kan? Tu aja, tak ada kan? Dia adalah sukan kan? So, tak boleh baca doa. Boleh baca doa, apa masalah? Itu cerita dia. Rasulullah Jemaah ni, apa sifat dia yang ketiga? Wasatiyah. Apa wasatiyah ni? Kesederhanaan. Tidak longgar, liberal dan tidak ekstrim. Ini Rasulullah Jemaah. Kita tidak liberal ni boleh semua agama dah sama, semua agama menuju ke syurga. Itu liberal tu. Liberal dan plural. Tak ada masalah kita sama-sama nak menuju kerajaan Tuhan. Apa masalah kita? Tapi Rasulullah Jemaah ni dia menghormati Islam, menghormati mengikut Al-Sunnah Al-Jamaah. Islam menghormati agama-agama lain. Tetapi di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama. So kita tak terima orang tak boleh guna perkataan kalimah Allah. Minta maaf. Walau kita boleh berbincang tentang agama, persepahaman antara agama, kita boleh dialog antara agama, tapi tahun ini no. Kamu pakailah nama apa God ke apa whatever, pakailah Allah untuk kami orang Islam. Sahaja. Kalau pakai semua kembali pakai nama Allah, apa link nanti? Allah itu benar. Tengok saja kat atas. Pening anak-anak kita bening apa? Itu kena faham. Tidak liberal dan tidak ekstrim ni macam ni. Membid'ahkan, mengkafirkan. Itu bahaya kan. Siapa-siapa tak ikut aliran kami, syirik, kafir.
Siapa bertawassul kafir dan syirik. Kacau kan. Bertawassul pun syirik kita. Ya. Tawassul kita tahu bertawassul. Tawassul ni kita ambil berkat daripada Nabi SAW dan orang tu yang dengan berkat mulai Nabi Muhammad SAW. Itu pun syirik kata dia. Pasal kita meletakkan Nabi itu antara kita dengan Allah. Kita minta kepada Allah, sebut nama Nabi. Nabi kita sebut, kita dah percaya, kita Al-Sunnah Jemaah kita percaya Nabi itu akan hidup kan. Nabi dengar doa kita, Nabi akan minta kepada Allah SWT. Ya Allah, perkenankanlah doa umatku ini ya Allah. Bila Nabi minta kepada Allah, Allah telah kabulkan tak? Kabulkan. Nabi minta kepada Allah, takkan Allah Ta'ala tak kabulkan. Ya Allah, istajib doa umatku. Ya Allah, perkenankanlah doa umatku ini. Kita punya doa dah sampai pada Allah Ta'ala, berapa kali lapis dah naik. Tapi bila Nabi minta pada Allah Ta'ala, terus dapat. Itu beza. Itulah dia nama tawassul. Boleh sebut kita berkata, ya Allah, perkenankanlah doa kami kepada Tuhan kami Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, Allah marfa'ana al-bala wal waba usan birsal kunna. Ini pun kalau ada yang kata bid'ah pun macam ni. Dia kata ni bid'ah Nabi tak pernah beri pembantaian Nabi tak pernah buat ni. Dia tak jumpa keadaan Nabi buat macam ni. Tak jumpa, tak bermakna tak ada. Ada tapi ada perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama kata Nabi tak pernah buat, ada ulama kata Nabi buat. Sekarang terserah kita. Saya buat, apa ada masalah? Sesat ke saya? Bila sampai doa Allah marfa'an al-bala wal waba, waktu tu kita sama buat. Bila doa tolak bala dia macam ni. Rabbana atina fid dunya. Bila Rabbana atina terus naik balik. Waktu tu kita dulu lah, tak tahu kat sini tempat lain. Bila doa bala dia semua tu macam ni. Allah marfa'an al-bala wal waba usama al-quruna wal wala wal bihad wal bidat ma'dhara minha wa waba al-bilna hadha khassa wa asadil mudani am ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah. Naik balik ni. Jadi benda yang khilaf-khilaf ni Al-Sunnah wal Jamaah meraihkan. Benda khilaf itu satu ciri Al-Sunnah wal Jamaah. Benda khilafiah diraihkan oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Kita tak gaduh benda-benda yang perbezaan pandangan. Betul tak kata ekstrim tadi? Kosong tengah tu. Kalau yang lain dia ekstrim. Syirik saja, sesat saja, bid'ah saja. Dia guna hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu tolak sesat. Wa kullu dhalalatin fin nar. Setiap sesat itu tempat masuk neraka. Ini kita tuan baca istilah Jumaat masuk neraka. Selawat dan tarawih masuk neraka. Macam Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita nak puasa ni tarawih ni kan. Dengan kata boleh tarawih dengan kata tak tahu tu pun. Dengan kata kalau tak boleh tarawih rumah buat cepat ni tuan. Tahun lepas tu tarawih rumah kan. Tahun ni katanya wallahu a'lam, tunggu je. Katanya boleh tarawih di Masjid Surau katanya. Ada selawat tak? Ada selawat ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Apa kata golongan ekstrim ni? Dia kata ni masuk neraka. Pasal apa? Nabi tak buat pun selawat dan tarawih. Kita pandai-pandai tubuh. Nabi tak buat. Satu. Dan Nabi tak larang. Ada Nabi larang. Tunjuk saya hadis Nabi larang. La tusalli alayya fit tarawih. Ada sejarah. Ada. Nabi kata, la tusalli alayya, la tusallu alayya fit tarawih. Jangan kamu selawat aku ketika tarawih. Ada. Tak ada kan? Mana boleh kan? Buat lah. Apa masalah? Kenapa nak disesatkan mereka yang nak berselawat dalam solat tarawih? Nak buat tak dapat sudah. Masyarakat di Masjid Surau kita buat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa usrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala. Patut kampung kan. Kita mohon je tu. Lawat. Berapa banyak kalau selalu kita dapat? Betul tak? Ada ganjaran dia. Allah Ta'ala suruh dan ada ganjaran dia. Allah Ta'ala suruh dalam Quran Nabi bagikan ganjaran dia. Siapa selawat dan khusus selawat dia akan dapat pahala 10. Allah akan selawat dan kena 10 kali selawat pada Allah Ta'ala akan bagi 10 pahala. Jadi kita semayang. Nak salam tak boleh, SOP tak apa. Tapi selawatlah.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kamu ngapain itu selawat? Tak salam tak apa kan? Duduk malam jadi pun. Tak apa. Nak salam tak boleh kan? SOP. Selawat masuk tak SOP? Tak boleh. Tak dibenarkan jemaah selawat selepas habis sembahyang. Tak benarkan salamnya. Selawat boleh kan? Selawat lah. Jangan dibuang amalan tu. Dia saya perhatikan hilang tu boleh. Sedih. Manusia meninggalkan selawat kata Nabi SAW. Sedangkan itulah nanti yang kita akan bawa sebagai syafaat daripada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami selawat katamu tiap-tiap kali. Nabi senang nak pergi syafaat kita. Tapi kalau kita bukan selawat pada Nabi, Nabi nak pergi syafaat kita. Tak tahu. Taklah syafaat kat siapa-siapa yang lain. Jadi ahli sunnah wal jamaah wasatiyah, kita sederhana, tidak liberal, tidak longgar dan tidak ke ekstrim pun tak. Tak boleh tu, tak boleh tu, tak boleh tu, tak semua boleh. Aku tak boleh. Ya, itu dia ahli sunnah wal jamaah tadi. Orang wal jamaah pun dah 11 lebih dah pun. 1 jam dah. Kita masuk lain tadi. Jadi saya ulang balik sebagai kesimpulannya akidah tadi Ahlussunnah wal Jamaah. Pertamanya mereka yang menyembah, yang menyesakan Allah dan menyembah Allah dengan segala kesempurnaan sifat zat dan sifat. Mereka yang mengikuti para nabi dan rasul yang membawa utusan Allah yang membawa ajaran Allah SWT. Itu dia. Yang ketiga, Ahlussunnah Jamaah ni mereka berpegang dengan sifat wasatiyah. Apa sifat wasatiyah? Maknanya bersederhana, tidak ekstrim dan tidak liberal, tidak longgar dan tidak ekstrim. Ya, itu akidah Nabi tadi. Daripada Nabi, sahabat, tabi'in sampai begitu. Itu dia Ahlussunnah wal Jamaah. 5 minit sebelum kita bagi water break 2 minit. 5 minit kalau ada soal. Kalau tak, water break 5 minit. Soal lepas ni ada satu lagi soal, iaitu solat Imam dan Bilal 2 jam kan, 11.30 sampai Zuhur. Ada 11.51 lah. Ada soalan? Bila buka soalan, jawapan nak tanya apa-apa, tanya. Sekarang tanya, tak ada masalah, tanya je. Apa-apa yang kita rasa tak pasti, boleh tanya. Bab akidah, bab lain pun tak apa. Ada apa-apa nak tanya. Biasa orang kita ni kita tak tanya. Dah balik sekarang, alah tadi pun tanya dah tu Ustaz, tapi tak ingat tak. Agak ada apa-apa nak tanya kak? Ya. Tawassul baik. Yang mati tak boleh. Itulah yang dikatakan khilafiyah tadi. Ada saya sebut khilafiyah tidak? Khilafiyah. Jadi kan, maknanya ulama-ulama bertawassul pada manusia selain Nabi dan Rasul ini pun ada khilaf, ada perbezaan pandangan. Ada ulama kata boleh tawassul, tapi tawassul pada orang hidup saja, orang mati tak boleh. Ada ulama kata boleh dulu, tawassul pada orang hidup boleh, tawassul pada orang mati pun boleh. Sebab mereka ni orang soleh, manusia yang terpilih, kan? Malah ada kisah dia, zaman sahabat pun ada kisah bertawassul dengan sahabat yang telah meninggal dunia. Allah Ta'ala turun hujan. Adil. Yang dilarang ialah memuja para wali. Itu dilarang, memuja para wali. Macam itu bukan Ahlussunnah Jamaah, itu Syiah tu.
Ya Husin, Ya Husin, Ya Husin, Ya Husin. Dia puja tu. Memuja Al-Bait. Ya Husin, Ya Husin, memuja. Kita nak puja Allah. Boleh. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rahim. Boleh buat lagu lagi. Kalau nak zikir, zikir ni boleh dilakukan, harus dilakukan. Ya, boleh. Ya mujib da'awat warja'anal qurbat, Ya mujib da'awat warja'anal qurbat, Ya mujib da'awat warja'anal qurbat. Dia zikir tapi doa sebenarnya. Ya mujib da'awat, wahai Tuhan yang mendengar segala doa, warja'anal qurbat, jauhkan kami daripada segala kesusahan. Doa tak? Doa lah. Lagi apa? Ada lagi doa, lagi zikir doa. Doa berbentuk zikir ada. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Apa dia Rabbishfina min kulli da'? Ya Allah Tuhan kami, sembuhkan kami daripada semua penyakit. Masuk ke Bismillah. Wa afina minal bala, dan afiatkan kami dari segala bala Allah. Boleh tak buat zikir? Boleh. InsyaAllah saya akan bawa sikit-sikit pagi Jumaat. Kan pagi Jumaat saya zikir kan? Saya akan bawa nanti sikit perlahan. Rabbishfina min kulli da' wa afina bila. Mana goyang pun boleh tak apa? Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Yang tak boleh memuja wali. Pergi kubur puja kubur wali itu, itu tak boleh. Ziarah kubur wali boleh tak? Boleh. Digalakkan sasaran ziarah kubur wali. Sedekah Fatihah boleh tak? Lagi boleh. Yang tak boleh, pergi letak buah oren kat kubur wali. Lepas ni puja pula menurun ayat nombor minta nombor itu. Tak boleh. Itu haram hukum dia. Itu syirik ke tu? Bila pala ayat sah-sah Alright. Ada soalan? Lain. Lagi satu soalan sebelum kita water break. Soalan lepas tu saya sambung lah. Saya sambung bagian imam dengan Bilal. Ustaz Syah sekali. Saya ambil imam, Ustaz Syah ambil Bilal. Ada soalan? Sebelum saya pergi water break tu, maknanya saya nak buang air ke apa ke 2 minit. Baik. Bisa okok sebatang pun 2 minit cukup. Tu water break. Ada soalan? Cik Mi tak soalan Kalau ada soalan yang berbangkit, kalau nak tanya saya bagi nombor 013 303 1703 013 303 1703. Saya boleh jawab, insyaAllah saya boleh jawab. Saya tak dapat jawab, saya minta tangguh, saya akan rujuk kepada mereka yang lebih arif. Jawapannya saya tahu ni apa-apa saja. Apa ni, akidah ke, mereka ke, apa-apa yang berkaitan. InsyaAllah saya cuba bantu. Sebab tuan-tuan, kita faham nak tanya orang sini segan, nak tanya radio kadang-kadang tak dapat. Telefon di radio asyik engage je. Sejam tu dengan mufti asyik engage. Telefon dia pukul 10 sampai engage je. Tak WhatsApp tu tak dibaca WhatsApp kita. Tak WhatsApp kita pun tak WhatsApp, tak baca pun sudah. Kat siapa nak tanya? Boleh tanya mereka, insyaAllah. Okey, jadi tuan-tuan setakat itu saja untuk slot kita yang kedua, iaitu akidah. Kita water break 2 minit, 5 minit lah. Dan sambung dengan tata cara imam dan bila. Sekian, bila ada taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.